Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa untuk siaran petang hari Sabtu hari ini, 23 hari bulan Januari 2021. Sekejap je tuan, kita akan mengakhiri bulan pertama bagi kalender Januari 2021 ni, ketika kita masih lagi berada dalam keadaan membawa begitu banyak duka dan juga keperitan hidup tahun 2020. Tapi kekalkan terus berdoa tuan-tuan, dan terus berikhtiar supaya 2021 ni tuan-tuan, Allah mudahkan jalan, diangkat naik segala bencana yang ada, dipulihkan kehidupan kita, dilindungi kita, keluarga kita, saudara mara kita, umat Islam di seluruh dunia, dan sesiapa saja, supaya wabak yang datang ini meningkatkan lagi keimanan kita, memberi daya kepada orang lain juga tuan-tuan, untuk melihat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya rasa dengan keadaan angka jangkitan yang ada sepanjang 22 hari bulan Januari ni tuan-tuan, dia memberi gambaran yang jelas seperti mana saya ulangi bahawa PKP ni akan gagal dari segi kawalan lekuk jangkitan. Saya dah bincang panjang dah hari ni, tak mungkin akan bincang lagi. Tengok je lah video yang sebelum ni, macam mana saya kata pandangan pakar bahawa angka tidak akan menurun kerana masalah utama dalam lekuk jangkitan ini bukan lagi lah isu mengawal jangkitan menular dari zon ke zon, tetapi kerana begitu ramai orang yang berwabak tetapi tidak bergejala berada di luar daripada mereka yang diuji. Berarti kumpulan yang tidak diuji ni tuan-tuan mungkin 1/4. Setiap kali kita menemui satu orang yang positif, kebarangkalian sangat tinggi 4 orang yang positif dan tidak bergejala berada dalam kondisi hidup yang kelihatan sihat, sedang menjadi ejen yang merebakkan wabak ini kepada mereka yang lain. Dan kemudian yang dijangkiti ini adalah mereka yang berada dalam yang mudah terdedah kepada ancaman COVID, terutama warga tua, mereka yang mengalami masalah pernafasan, yang mempunyai masalah penyakit 3 serangkai, kanak-kanak dan lain-lain. Kita harap akan datang polisi baru yang kerajaan usahakan untuk tidak terus mengekang dan percaya bahawa pelaksanaan PKP adalah jalan keluar ketika masuk hari yang ke-10 semalam pun saudara. Angka jangkitan masih lagi di paras 3,600. Secara total tu saya rasa dalam bulan Januari ni saja saudara, kita telah mencatatkan lebih kurang 100,000 kes juga. Sebab puratanya adalah, kita mencatatkan sekitar 30-60 ya, sekitar 100,000 kes je saudara, dengan purata 3,000 sehari tu. Sampai hujung Januari ni tak mustahil kita akan mencapai angka 200,000 jangkitan. Petang ni saya akan belanja saudara. Saya raikan saudara semua dengan combo petang. Selalu saya naikkan jin yang biasa-biasa. Hari ni saya naik saiz hidup sampai saiz mati. Tapi tak banyak tuan-tuan, saya akan belanja tuan-tuan untuk clearkan barang depan. Kerana ini bukanlah jualan biasa. Hari ini adalah kita panggil clearance je, sebab kita perlukan space untuk naikkan barang yang baru. Jadi saya lihat ada lebih kurang dalam 40 pair yang saya akan belanja saudara hari ini dengan saiz hidup, tapi berharga murah. 2 light jeans saya nak lepaskan pada harga RM80 je. Saya ada Edwin, saya ada Gap, saya ada branded ni, saya sampai saiz 34 saya akan belanja. Tapi tak banyak jumlah dia, sebab saya nak clear bahagian depan ni je, untuk membolehkan kita memberi laluan kepada barangan baru yang dibuka daripada Guni untuk disusun, dibasuh, disusun dan dilipat dan dijual semula. Perkongsian apa lagi saya nak buat petang saudara, melainkan saya bagi tahu pada saudara bahawa semalam saya menyentuh isu pendidikan. Bagus respon ramai yang bagi. Ada kawan-kawan yang menonton juga tag saya, mengatakan bahawa melangkah ke dunia televisyen dan menjadikan 5.4 juta pelajar, 2.9 juta pelajar sekolah rendah dan 2.5 juta pelajar sekolah menengah, dan 405,000 orang guru akan menjadi tidak efisien. Kerana menggunakan televisyen berarti kita kembali 70 tahun ke belakang, kerana televisyen sejarahnya ada pada tahun 50-an. Dan silibusnya tak mungkin terguna pakai secara berkesan kepada 2.9 juta pelajar sekolah rendah dan 2.5 juta pelajar sekolah menengah dengan menggunakan satu kaedah televisyen. Dan ini menjadikan peranan guru-guru, 405,000 orang peranan guru-guru juga berubah, dan mereka guru-guru juga akan mengalami masalah panik pengurusan. Bagaimana mereka nak menyesuaikan juga dengan tanggungjawab mereka mengendalikan murid-murid di bilik darjah yang sekarang belajar terus daripada televisyen.
Malah sistem televisyen juga menjadikan kaedah pengajaran tidak efisien dari segi kefahaman murid. Berarti tidak ada soal jawab, tidak ada pemantauan bagi kerja asas bagaimana sistem kerja sekolah akan boleh dibuat. Kerana selama ni dalam TV pendidikan, kebanyakan yang dibuatnya hanyalah lebih pada kelas tutor saja, iaitu kelas tambahan untuk memahami kelas di dalam kelas. Berarti semua silibus dan juga program yang ada dalam projek TV pendidikan, sama ada di Astro, di RTM, di NTV7 tu, adalah projek-projek yang lebih kepada kelas tambahan untuk merujuk semula pendidikan yang diperolehi dalam kelas fizikal. Dan ini akan menjadikan rentak pembelajaran kanak-kanak pelajar sekolah, 5.4 juta pelajar sekolah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Kerana tingkatan 5 akan kembali ke bilik darjah untuk persediaan SPM. Itu yang saya sentuh semalam. Saya ucap terima kasih kerana 1,200 tontonan semasa dan 17,000 tontonan selepas live menjadikan gambaran bahawa keprihatinan saudara rakan-rakan Garasi TV untuk mengikuti isu-isu semasa yang serius dan memerlukan penelitian dan stamina untuk mengikuti hampir 1 jam saya bercakap semalam mengenai wacana sistem pendidikan dan juga konspirasi COVID-19 adalah konspirasi yang dirancang oleh pemodal sektor perubatan dan pemodal ekonomi untuk tujuan meraih untung. Jadi saya dah pecah bahawa teori konspirasi itu adalah palsu. Terima kasih juga pada mereka yang membuat log petang semalam. Pecah rekod juga lah buku saya yang dibawa oleh pihak Institut Terjemahan Buku Malaysia yang saya jemput untuk berstream di Garasi, berjaya menjual 51 naskah dalam tempoh 20 minit combo dia tu. Tapi combo tu tak ada pada saya. Mereka akan datang pada minggu depan dengan kepelbagaian buku seperti mana kita janjikan dalam live semalam, insyaAllah pada minggu depan. Kita ada berapa view sekarang 328. Saya mengharapkan pada combo akan datang bila ITBM datang, saya akan banyakkan buku kanak-kanak dan pembacaan pendidikan bagi ibu bapa tentang kepimpinan keluarga. Bagi membolehkan satu saudara memiliki buku murah yang mereka jual secara combo, jualan murah untuk membolehkan akses saudara membeli dengan harga RM50-60 tetapi mendapat 3 atau 4 buku berkualiti untuk bacaan tambahan anak-anak di rumah. Terutama bagi penguasaan dua bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jika saudara rasa dalam PKP ni saudara ada masa untuk parenting skill, kerana kita melalui norma baru selepas COVID-19, parenting skill juga agak meningkat. Saya juga saudara dalam usia 53 tahun saya belajar banyak benda baru. Saya merasakan seperti mengulangi tahun 1963 ketika saya memulakan kerjaya saya sebagai wartawan. Dan kemudian pada usia 53 tahun bila saya memulakan stream TV bersama Garasi, tahun lepas lah, 52 tahun umur saya memulakan perkara baru yang saya tak tahu dan perlu belajar semula daripada A to Z, daripada teknologi, daripada cara berkomunikasi, bahan untuk dibuat kepada saudara. Kemudian menyatukannya sebagai punca pendapatan dengan menjalankan perniagaan barangan terpakai. Daripada log kita pada waktu tu hanya sekitar 8 ke 15 jualan sehari, dan hari ini kita mencapai purata 130 jualan sehari. Banyak yang saya belajar, bagaimana memastikan juga Garasi menjadi perhatian kerana perkongsian pengetahuannya, dan yang kedua kami dapat menyumbang dengan memastikan juga bahawa kami mampu menyediakan pakaian mampu milik. 70% daripada jualan kami adalah di bawah falsafah untuk memastikan orang-orang dapat membeli barangan terpakai berkualiti tetapi dengan harga yang murah. Manakala 30% adalah mengumpulkan peminat-peminat jeans dan juga fashion, terutama dalam kategori barangan terpakai dan barangan Japan's nowadays, berada di Garasi ini. Dan sekarang saya belajar parenting skill baru ya saudara. Walaupun satu anak saya dah kahwin, saya ada 2 anak graduan, dan mendidik mereka untuk memulakan pekerjaan yang tidak setara dengan kelulusan yang mereka miliki, dengan memberitahu anak saya bahawa masa yang sukar adalah masa pembelajaran yang lebih baik daripada berada di bilik kuliah. Di mana anak saya merasa pada mulanya merasa kecewa kerana dia grade dengan 3.8 lebih dan mengharap dapat kerja yang baik. Saya bagi tahu, kata ayah dah membawa masuk sekitar 700 pekerja ketika ayah mula menjadi pengurus pada tahun 1999, dan hinggalah ayah berakhir di karier televisyen pada tahun 2019,
iaitu dah lebih kurang 20 tahun saya bertindak sebagai pengurus yang membawa masuk orang bekerja, sama ada ketika saya menjadi ketua di bahagian Astro, saya menjadi ketua di NTV7, saya menjadi ketua di anak syarikat milik Astro, saya menjadi ketua di TV Al-Hijrah. Saya bagi tahu kata akhirnya bukan CGPA yang menentukan seseorang itu berjaya atau tidak, tetapi adalah quality attitude. Dan saya jelaskan pada anak saya bahawa belajar 4 tahun, sijil itu hanya laku 5 minit ketika interview je. Dan setelah anda bekerja, sijil itu hanya tersimpan dalam fail sumber manusia. Maka personality anda lah yang akan membawa anda ke depan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, selepas 6 bulan dia bekerja, lap pinggan, dia bekerja sebagai juruwang, dan kemudian sekarang dah menjadi pengurus dah. Ini bukan cakap besar, tapi saya cerita tentang generasi baru yang naik. Kenapa saya bila setiap kali tuan-tuan saya tengok orang hantar Foodpanda, bukan Foodpanda, kita panggil pemandu penghantar makanan. Saya percaya Malaysia sedang mengharung dan melahirkan generasi baru yang saya panggil The Great Malaysian. Anak-anak muda yang menghapuskan anak-anak muda tahun 2000-an yang percaya bahawa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang selesa. Kelulusan mereka akan menjadikan mereka akan mendapat 5K, 6K. 5K itu apa? Maksudnya adalah kedudukan, kerjaya, kad kredit, kediaman, kereta, macam-macam lah dalam KK ni. Tetapi saya kata sekarang ni adalah kesusahan, kemahuan, keupayaan daya saing, credibility diri, dan juga yang paling penting adalah keupayaan belajar daripada kesusahan. Jadi parental scheme jadi ibu bapa, jadi saya terpaksa, walaupun saya sibuk sini tuan-tuan, saya habiskan hari cuti saya sehari tu dengan duduk dan bercakap dengan anak-anak saya secara berseorangan. Maksudnya seorang demi seorang. Anak saya seorang dah berkahwin. Memberitahu mereka bahawa keadaan telah berubah. Apa yang ayah lalui 30 tahun sebelum datang COVID-19 telah pun berlalu. Walaupun COVID adalah satu bencana, tetapi dia adalah satu potensi untuk melahirkan generasi baru. Dan ketika anak saya berungut pada saya bahawa dia terpaksa berlari ke sana kemari dalam pekerjaan dia kerana orang kurang dan dia terpaksa menerima gaji RM1,200, tetapi bekerja di 4 tempat untuk menguruskan akaun. Saya kata kepada anak saya bahawa menyelamatkan seorang majikan adalah perjuangan seorang pekerja. Menyelamatkan seorang majikan adalah perjuangan seorang pekerja. Dan selepas 7 bulan dia bagi tahu kat saya, kata sebenarnya 2 bulan sudah dia telah dinaikkan pangkat, diberi gaji yang lebih baik, diberi allowance. Setiap kilometer dia keluar bertugas, dia akan dibayar mileage oleh majikannya. Jadi saya kata itulah yang dicari oleh semua majikan. Semua majikan tidak mencari orang pandai. Semua majikan tidak mencari seorang anak muda yang datang dan berbangga-bangga dengan kelulusan dia. Semua majikan menjadi petarung yang akan berada bersama majikan dan berada bersama syarikat ketika syarikat berada dalam keadaan susah. Itu benda yang saya rasa parenting skill baru bila kita didik anak-anak saya. Saya tak ada rasa simpati bila anak saya balik dan tak sempat ganti baju, dia tertidur, tuan-tuan. Dan dia bagi tahu dekat saya sesuatu yang dia sedih adalah terpaksa bersolat di hujung waktu Zuhur dan kemudian menggunakan wuduk yang sama untuk bersolat di waktu Asar. Saya kata tak apa, doakan supaya Allah memahami. Ini saya kata selalu minta ampun je dengan Tuhan dengan mengatakan bahawa keduniaan yang sangat getir ini menjadikan keagamaan sedikit terpinggir. Saya kata Tuhan maha memahami. Kalau perlu bertaubat, taubat je malam, gantikan dengan sembahyang 2 rakaat dan mohon taubat kepada Allah kerana kesusahan hidup telah menjadikan dia cuai dalam melaksanakan sembahyang 5 waktu tu. Saya kata pada anak saya bahawa tak guna menangis di depan orang, ini masa menangis di depan Allah. Kerana tak siapa pun akan dengar tangisan kita kerana semua orang berada dalam keadaan susah. Tapi Allah reda untuk mendengar berbilion-bilion. Siapa saja hambanya yang menangis. Jadi menangis banyak. Saya kata supaya tak stres pergi kerja. Tak perlukan terapi. Keep fighting. Ini juga memberikan saya banyak, dulu tuan-tuan saya tak Google baca banyak tentang parenting skill. Saya bapa dah tua. Anak saya yang paling bongsu berusia 19 tahun. Yang saya kata sedang getir bekerja tu berusia 22 tahun. Yang berusia 23 tahun sangat stable pekerjaannya. Yang 24 tahun dia berkahwin. Yang 18 tahun dia terpaksa belajar di online dalam semester yang kedua. Dan saya fikir lebih ramai orang juga tentu berada dalam keadaan macam saya. Bagaimana nak berkomunikasi dengan anak-anak yang saya besarkan dalam keadaan agak mewah lah. Kerana saya pada ketika anak-anak saya lahir tu saya sudah memiliki jawatan yang kanan dalam pekerjaan.
Uh, tapi saya bangga melihat anak saya balik berpeluh, tidur terlentang, hampir tak bercakap ketika bersiap-siap untuk pergi ke bekerja. Pekerjaan begini tuan-tuan, seorang yang bernama Syahjadi Ramli, sekarang dia Datuk Seri Syahjadi Ramli, dia adalah CEO Boston. Dia pernah jadi bos di NTV7. Dia kata pada saya, office in your mind. Dia kata seorang itu hanya akan berjaya apabila pejabat berada dalam kepalanya. But dia kata bila anda sampai di rumah, family is your lover. Anda, keluarga adalah apa yang anda cintai. Bila anda bertemu dengan jiran, dia kata jiran adalah orang yang anda kasih, tetapi office is always in your mind. Itu waktu menjadikan kenapa sejarah ketika NTV7 berada dalam keadaan getir. 250 kaki tangan dia berjuang pada tahun 1998, 1999 hingga 2002, ketika kami menerima gaji 3 bulan. 3 bulan maksudnya masuk bulan April tu berarti terima gaji bulan Januari. Masuk bulan Mei terima gaji bulan Februari. Ramai orang hidup dalam keadaan susah kerana waktu itu adalah kepesertaan ekonomi dan kejatuhan mata wang pada tahun 1998. Dan saya fikir kata leader seperti Datuk Seri Syahjadi Ramli sekarang adalah CEO Boston tu, melahirkan kualiti pekerja pada era 1998, di mana saya rasa bangga dapat bekerja dengan dia. Dan saya fikir kata sekarang anak-anak kita sedang melalui kualiti hidup yang baru, terutama mereka yang berada dalam gig ekonomi, yang bekerja sendiri. Saya bangga melihat satu posting di Facebook oleh seorang penghantar makanan yang menggambarkan dia menerima gaji yang agak selesa hanya sebagai penghantar makanan, dan dia mengingatkan orang lain berjimat simpan wang. Dia ditunjuk juga pecahan wang yang diberikan pada keluarga yang digunakan untuk menabung, dan ditunjukkan juga bagaimana dia berbelanja. Ini menjadikan bahawa setiap kali saya lihat anak muda menghantar makanan, saya percaya bahawa sekiranya ada 1 juta anak muda, 2 juta anak muda, 3 juta anak muda memilih untuk berjuang seperti mereka ketika negara berada dalam keadaan sukar COVID-19, negara ini akan kuat dengan tiba-tiba apabila COVID berakhir. Kerana kita telah melahirkan anak muda yang direkrut dan diberi latihan hidup yang keras, yang minda dia berubah, yang minda dia mahu maju, yang minda dia telah bersedia bahawa hidup adalah pertarungan. Maka generasi inilah yang akan membantu memulihkan Malaysia. Ketika orang-orang yang berasa kalah, orang-orang yang kuat merungut, orang-orang yang kuat membebel kerana banyak benda yang mereka perlu ubah ketika COVID-19 ini akan menjadi liability atau beban kepada negara. Tapi kita bersyukur kerana anak-anak muda yang berada di jalanan dan bertarung dan berjuang, dengan sebahagian besar daripada mereka berkelulusan ijazah tetapi menjadi pembantu kedai, memiliki ijazah tetapi hanya menjadi juruwang di kaunter-kaunter kedai 24 jam atau kedai kita panggil kedai serba nikah ni. Mereka yang membuat perniagaan online secara kecil-kecilan. Saya rasa ini mentaliti yang kita nak ketika generasi saya yang tua ni tuan-tuan, kerjanya hanyalah membebel dan mengungut saja, nak itu nak ini, dan diberi tak pernah cukup. Diisi penuh saku seluar, dikata saku bajunya kosong. Diisi penuh saku baju, dikata sarung kakinya pula kosong. Dia tak pernah cukup. Jadi saya berbangga, dan saudara-saudara berbangga juga dengan anak-anak saudara. Sekiranya anak-anak saudara hari ini memilih untuk berjuang dan tidak merungut kepada saudara, anak-anak saudara lebih memilih untuk berdiam diri tetapi menguatkan pekerjaan daripada membebel. Okey, kita ada berapa view sekarang? 500 saya ready nak lelong je barang untuk saudara petang ni. Kalau ada soalan apa boleh takut saya ambil 1-2, tapi saya kredit dengan hari ini adalah kepada anak-anak muda, terutama kepada graduan, kepada mereka yang berurusan SPM, yang memilih untuk berjuang mencari rezeki, menenggelamkan golongan-golongan yang sebaya saya ni, yang asyik membebel dan mungut ini. Tetapi saya sangat berbangga melihat anak-anak Melayu kembali memilih untuk berada di bawah panas terik matahari, kembali berada di jalanan di bawah asap kereta, sama seperti perjuangan golongan petani dan golongan guru yang bersusah payah membangunkan negara ini ketika kita lepas merdeka. Apabila orang putih keluar pada negara, tak ditinggalkan apa-apa kecuali sisa jajahan saja. Tetapi generasi itulah yang membangunkan negara ini, guru-guru yang hebat yang mengeluarkan orang Melayu daripada literasi buta huruf, guru-guru yang berjalan kaki, naik motor, berkereta, guru-guru yang menghabiskan waktu selepas waktu sekolah untuk mengajar, guru-guru yang menghabiskan waktu melawat rumah ke rumah pada tahun-tahun 60-an, mendesak ibu bapa menyekolahkan anak-anak
guru-guru yang menghabiskan waktu di masjid untuk mempengaruhi imam, ahli syiah dan juga ahli jemaah masjid untuk mendesak orang ramai anak-anak Melayu ni nak dihantar ke sekolah. Pegawai-pegawai daerah pada tahun-tahun itu yang bekerja siang dan malam mempengaruhi orang Melayu untuk percaya pada kemajuan. Dan saya percaya bahawa COVID ini juga akan memberi kekuatan kepada orang Melayu untuk percaya bahawa pilihlah untuk bertarung, pilihlah untuk berjuang dan pilihlah untuk memajukan bangsa. Dalam konteks kuatkan diri kita sebagai orang Melayu, tanpa terlalu percaya bahawa kita akan diselamatkan oleh orang politik, tanpa terlalu percaya bahawa politiklah pelindung dan payung orang Melayu. Sebenarnya setiap individu Melayu apabila dia dapat memayungi diri dia sendiri, secara tidak langsung kita akan menjadi kuasa penentu untuk mengajar sifat orang politik yang makin teruk dan makin buruk sepanjang kita atas mengalami COVID-19 ni. Okey, saya akan pergi pada lelongan, tak ada soalan ada. Jika PKP dikecapkan seperti tahun di masa 2020, adakah berkesan? Saya dah jawab dah, kata PKP kali ini tidak berkesan. Kalau saya sujah jadi panjang. Yang tanya ni dia baru masuk Dia tak follow yang sesi PKP PKP kali ini akan gagal. Saya dah kata rujuk rencana dalam The Malaysia Insight, saudara kena beli. Saya sekarang ni sedang minta pada Malaysia Insight percuma untuk post dekat garasi supaya tuan-tuan melihat. Lekuk landaian dan juga PKP yang dilancarkan sekarang akan gagal. Dia akan gagal kerana dia tak sama seperti mana kita lancarkan pada 18 Mac 2020 hingga 10 Jun 2020. Akan gagal kerana pada waktu itu kita kawal lekuk landaian adalah untuk tidak membolehkan orang kawasan dan yang telah pun dijangkiti merentas ke kawasan yang tidak dijangkiti. Itu dulu berjaya. Para pakar bersetuju sekarang kegagalan kita untuk mengatasi benda ni bukanlah dengan membuat PKP, tetapi adalah ujian swab. Di mana ujian swab perlu diadakan sebanyak mungkin dan kemudian perkara yang paling penting adalah menyediakan pusat pengasingan. Masalah yang paling utama sekarang, kita bekerja in denial. Kita masih bekerja dengan mengatakan ikut sistem ikut kemudahan kesihatan yang kita ada, fasilitinya, ikut kemampuan kita mengadakan ujian swab dan kawal mereka yang berada dalam paras jangkitan 3, 4 dan 5. Berarti kita tak buat swab. Yang sedang bergerak bebas ini adalah orang yang berada dalam tahap 1 dan 2 tapi tidak bergejala. Jenuh saudara, yang 1 dan 2 ni, kalaulah setiap 1 orang masuk hospital, ada 4 orang sihat yang tak bergejala, dan mereka inilah yang kemudiannya aktif bergerak ke sana sini, yang berada di dalam tengah-tengah masyarakat dan sampai kesudah mereka tidak akan dijangkiti gejala kerana sistem imuniti mereka kuat. Jadi para pakar ni, saya share artikel tu, saya dah pentang panjang dah 2-3 hari lepas tuan-tuan. Kadang-kadang asyik 2 khatam benda yang sama, tak tukar kitab saya. Jadi lekuk landaian ni tak boleh dikawal kerana kita masih memilih lekuk landaian mengawal orang supaya tak keluar jangkit orang lain. Sedangkan di semua zon telah ada jangkitan. Masalah paling utama, apabila ujian swab tak dibuat, orang yang sihat dan tidak bergejala bergerak ke sana kemari, dia menjadi ejen perumah yang sihat yang kemudiannya menyebarkannya kepada mangsa yang tidak sihat. Sebab tu dia kata ujian swab kena buat 80,000 ujian swab. Kalau mengikut perangkaan mereka, Malaysia memerlukan 80,000 ujian swab. Tetapi Kementerian Kesihatan kata kalau buat sebanyak-banyak mungkin, di mana kita nak letakkan mereka yang positif? Sekarang kita kan, yang mereka yang di bawah dia ada 5 grade. 3, 4, 5 je yang akan masuk hospital. Iaitu 3 ni, 4 dah kritikal, 5 menanti hari. 1 dan 2 ni dibuat pengasingan. Kerana majoriti mereka yang berada pada tahap 1 dan 2 akan pulih sepenuhnya. Sekarang oleh kerana fasiliti kesihatan tidak dinaik taraf dan tidak diperbanyakkan, berarti saya ni lah, kata saya ni orang sihat tuan-tuan. Saya pun tak tahu saya positif ke tidak. Tunggu besok saya pergi-pergi, dah tahap 4, masuk ICU. Saya tua kan, cepatlah kena tahap 4. Tapi ketika saya sihat, saya bergerak dan bergerak dan bergerak dan bergerak. Saya telah menyebabkan 60 orang yang tak sihat, yang berusia, yang saya kata sekarang saya jumpa ibu-ibu tua, saya jumpa warga tua, saya jumpa kanak-kanak. Ini pandangan pakar, 4 pandangan pakar. Saya akan share artikel dia. Siapa yang melanggan TMI boleh baca ni. Mahfuz ada simpan dia punya heading tu, pakar berpandangan tu. Saya akan minta, saya dah WhatsApp tadi, saya nak minta share sebab saya nak sedarkan orang ramai bahawa PKP ni akan gagal. Kerana lekuk landaian tak boleh lagi dikawal dengan menggerak dan menghadkan pergerakan orang daerah ke daerah. Kerana orang dalam daerah itu sendiri, ejen perumah yang sihat dan tidak bergejala telah pun ramai. Tak apa, nanti saya naikkan artikel tu ataupun saudara preview balik je yang sesi tu, tajuk dia PKP akan gagal apa tak ada dalam Facebook. Cross sikit je, baru 2-3 hari lepas saya cakap mengenai 4 pandangan pakar, 2 mewakili persatuan dan 2 adalah pakar senior yang mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam kawalan penyakit-penyakit. Jadi kalau saudara lihat sekarang pun angka tu naik sebab
kita nak had macam mana? Kita tutup Kuala Lumpur, kita masih membuka 4 juta orang untuk saling berinteraksi. 4 juta orang masih saling berinteraksi. Kalau dulu kita tutup penuh, orang tak boleh interact. Tetapi sekarang dah tak boleh, because ejen perumah tu dah ada banyak. Dan masalah yang paling utama, ejen perumah sekarang ni yang boleh kita kenal pasti adalah golongan muda yang membawa kuman tetapi tidak bergejala. Dia macam dadah. Yang isap dadah tu semua masuk penjara. Yang mengedar dadah ni kita tak tahu siapa. Dan yang mengedar dadah ni tak isap dadah. Jadi dia keluar sihat je dengan briefcase, bawa kereta mewah, buka kedai ada. Kita kata dia ni tuan punya stationery. Kita buka dia ni tuan punya seafood. Jadi setiap kali kita menangkap, kita hanya menangkap orang bergejala je. Yang lentuk tepi jalan. Itu yang kita tangkap. Dia sama, saya nak bagi teori yang mudah. Sekarang pusher, orang yang mengedarkan wabak tu, dia adalah orang yang sihat, smart, handsome, bergerak sana ke sini. Hingga kita menganggap dia sihat. Tetapi dia adalah perumah. Perumah ni bila dia pergi dan berjumpa orang yang ada 3 serangkai lemah jantung, buah pinggang, darah tinggi, dia berjumpa dengan orang yang ada SARS ataupun dengan masalah apa ni kita panggil asma ni, iaitu sistem akut ataupun mudah. Macam saya ni ada sistem akut. Saya mudah dijangkiti. Berjumpa dengan warga tua yang mudah dijangkiti, berjumpa dengan kanak-kanak. Berarti pusher ni kita tak dapat tangkap sebab kita tak buat ujian swab kepada semua orang. Berarti pusher sekarang sedang beredak, orang yang menyebar ataupun mengedarkan penyakit ni. Balik pada teori dadah, saya kata senang saudara. Sebab orang tu ada kereta, ada syarikat, ada bisnes, nampak kedai seafood dia, kita tak tahu dia yang mengedarkan 5 kilo dadah, yang menyebabkan 6,000 orang menjadi penagih. Yang kita tangkap penagih kurang, tangkap penagih kurang, pengedarnya tidak. Sekarang bagaimana kita nak menangkap perumah yang sihat tetapi tidak bergejala, supaya orang ni yang dikatakan boleh bekerja, boleh itu, boleh ini, orang itulah sebenarnya sedang menjadi perumah yang paling berbahaya dalam menyebarkan COVID-19. Nanti saya nak rayu dekat tu supaya pas kebenaran, sebab TMI ni adalah portal berbayar tuan-tuan, kena langgar RM80 untuk 6 bulan. Saya cuba minta jasa baik dia sebab artikel tu pun dah 5-6 hari sudah. Sebab saya akan review juga besok artikel saya. Artikel saya tak apa, dah ada perjanjian, siar dekat dia je 24 jam boleh siar percuma di garasi. Tapi saya nak minta kebenaran ni, ehsanlah TMI ni ada kepentingan pada orang awam, bagilah free kepada garasi untuk siarkan supaya masyarakat dapat sedar bagaimana PKP ni akan gagal. Supaya akhirnya dengan desakan masyarakat, kerajaan mengubah cara bahawa PKP ni mendera kita tetapi tidak menghasilkan kesan yang positif. Sebab tu angka kita kekal tinggi. Minggu depan pun kita akan kekal pada angka ini juga. Sebab jangkitan telah berada terlampau luas dan terlampau banyak, dan isu yang paling utama, kita tak dapat menangkap pengedar COVID-19, iaitu mereka yang sihat dan tidak bergejala. Itu je. Kita ada berapa number, Sam? 614. Saya nak mula melelong ya tuan-tuan. Ada soalan lagi tak? Ada pengaruh Yahudi dalam kabinet US dengan pengaruh esok panjang tu. Sebab saya tengok kabinetnya tu, kabinetnya adalah dipanggil kabinet Asia. Biden ni kita review besok. Saya tak boleh review macam ahli magic tuan-tuan. Saya nak review pada saudara minta tajuk, alhamdulillah, terima kasih. Malam ni saya akan review semua pandangan. Saya akan tengok terutama pandangan artikel-artikel daripada agensi iaitu AP Perancis. Saya akan melihat apa kolumnis Eropah cakap. Kedua, saya akan membaca IRNA, apa kolumnis daripada Iran cakap. Saya akan membaca The Morning Post untuk melihat apa kolumnis penulis politik yang mempunyai pandangan yang luas bercakap dari sudut pandangan China. Saya akan membaca artikel daripada Nikkei, NIKKEI, untuk melihat apa kolumnis daripada Jepun bercakap. Saya akan cari beberapa post daripada Indonesia juga untuk melihat apa pandangan kumpulan kanan, kiri dan kumpulan tengah di Indonesia bercakap. Di Malaysia saya fikir tak ada orang bercakap kot, sebab orang asyik duk bercakap tentang aku nak jadi PM dan aku ada undi. I have a number. Yang seorang lagi pula bagi tahu ini, jadi kita pening dekat Malaysia ni.